Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadatul Uzma binti Kamaruzaman bersama ahli kumpulan saya Nur Ain Syakirah binti Adnan dan Aisyah Hanif binti Muhammad Nizam dari kelas F2G akan membentangkan soalan yang telah kami pilih, iaitu soalan 7. Nilaikan sejauh manakah kempen beli barangan buatan Malaysia dapat meningkatkan sumber pendapatan negara. Jadi, kami akan membincangkan aspek-aspek berkaitan seperti apakah itu KBBM, implikasi atau bagaimanakah KBBM dapat menjana pendapatan negara, isu-isu ekonomi dan penyelesaiannya, serta kesimpulan di akhir pembentangan ini. Kempen beli barangan buatan Malaysia merupakan suatu inisiatif yang telah dilancarkan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sejak tahun 1984. Stigma masyarakat yang gemar membeli produk luar berbanding produk tempatan amat membimbangkan. Kononnya, barangan luar negara jauh lebih bermutu daripada barangan tempatan. Ekoran hal itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah melancarkan semula program ini pada tahun 2009 dan dijenamakan semula sebagai kempen beli barangan Malaysia KBBM. Inisiatif ini penting sebagai platform yang membantu pengusaha tempatan untuk berkembang dan menggalakkan pengguna untuk membeli barangan buatan tempatan. Kemudian, pada tahun 2022, pelaksanaan KBBM dengan hashtag Barang Baik Barang Kita diteruskan kerana mengambil kira hasil kajian impak keberkesanan KBBM yang telah dijalankan pada tahun 2021. Oleh itu, topik yang amat menarik ini akan kami kupas seterusnya mewarnai pembentangan kami. Kempen beli barangan buatan Malaysia dapat meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pengeluaran produk yang berkualiti tinggi. Hal ini sesuai dengan objektif kempen beli barangan Malaysia KBBM di mana dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kualiti produk atau barangan Malaysia yang juga setanding dengan barangan import. Sebagai contoh yang paling ketara, kasut buatan Malaysia yang berjenama Bata telah mendapat anugerah kasut paling berkualiti di Persada Antarabangsa semasa bertanding di pameran kasut Itali. Statistik ekonomi dalam laporan tahunan Bank Negara Malaysia pada tahun 2017 juga merekodkan perkembangan 15.3% import kasar negara kepada 838 bilion berbanding 2016, dan daripada jumlah ini, import barangan penggunaan melonjak kepada 6.1% kepada 71 ringgit bilion akibat daripada peningkatan keyakinan pengguna akibat pengeluaran barang tempatan yang berkualiti. Secara tidak langsung, kita dapat menjulang nama negara Malaysia ke puncak jagat sekaligus meningkatkan imej negara. Tambahan pula, bagi Setiausaha Agung Persekutuan Persatuan Pekebun Sayur Malaysia, Chai E. Mong berumur 67 tahun, beliau berpendapat bahawa produk tempatan perlu dijaga dari segi kualiti supaya keyakinan orang ramai untuk membeli akan meningkat. Di samping itu, kempen beli barangan buatan Malaysia dapat meningkatkan sumber pendapatan negara dengan mempromosikan perniagaan kecil-kecilan ataupun dikenali sebagai perusahaan kecil dan sederhana PKS. Usaha ini dapat membantu pengusaha tempatan dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi negara kita sekaligus mempertingkatkan keluaran dalam negara kasar Malaysia KDNK serta membantu mengurangkan kadar inflasi di negara ini. Langkah kerajaan mendukung perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam mendepani ketidaktentuan ekonomi mendapat reaksi positif peniaga. Seramai 1,800 usahawan daripada perusahaan kecil dan sederhana di seluruh negara menyertai kempen beli barangan Malaysia KBBM sejak ia dilancarkan pada Julai tahun 2020 lalu. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad berkata, dengan penyertaan itu, kini terdapat sebanyak 31,000 produk keluaran tempatan berada di beberapa pasaraya besar untuk pilihan kepada pengguna. Buktinya, Tesco Stores Malaysia Sendirian Berhad, Tesco, berada di landasan tepat dengan memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS apabila Tesco memberi peluang kepada kira-kira 600 pembekal tempatan dengan membekalkan ribuan produk ke 62 cawangannya di seluruh negara. Ketua Pegawai Operasi Tesco, Susmita Paul berkata, terkini Tesco menempatkan lebih 100 pembekal PKS tempatan di cawangan sedia ada yang menawarkan produk antaranya pes masakan, produk kecantikan, pembersih rumah dan manisan.
Tesco kini tidak asing lagi dengan kempen beli barangan Malaysia dan mengambil bahagian dalam inisiatif pemerkasaan ekonomi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ini sejak beberapa tahun yang lalu. Jelaslah bahawa sambutan PKS ini amat memberasangkan. Seterusnya, kempen ini mampu mengurangkan kebergantungan kepada barangan import disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Hal ini berkait rapat dengan pengurangan pengaliran mata wang yang keluar dari negara. Tamsilnya, sejumlah besar beras diimport dari negara-negara jiran seperti Indonesia dan Thailand. Situasi ini amat tidak ideal jika diteruskan. Oleh itu, dengan adanya KBBM, kadar pengeksportan akan meningkat. Menurut kajian melalui liputan berita Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, kadar pengeksportan produk tempatan meningkat sebanyak 12% selepas KBBM dilancarkan. Sebagai contoh, penjualan produk tempatan seperti makanan dan barangan kraft meningkat sebanyak 15% pada tahun 2021. Contoh produk tempatan yang amat berpotensi adalah seperti beras Faiza dan Burger Ramly. Hal ini membuktikan keberkesanan kempen ini dalam meningkatkan pendapatan negara. Pada masa yang sama, KBBM berupaya memperkukuh identiti kebangsaan dan meningkatkan jati diri masyarakat Malaysia. Perasaan bangga terhadap produk tempatan akan dipupuk dengan serta-merta. Jika kita fokuskan kepada kempen Sayangi Sawitku, kita dapat melihat bagaimana kempen yang menentang anti minyak di Eropah ini mampu mendidik rakyat Malaysia seperti pelajar sekolah melalui peranan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) untuk menghargai sumbangan kelapa sawit kepada pembangunan ekonomi negara. Menurut Berita Harian tahun 2019 pula, KPDN HEP telah mensasarkan peningkatan sebanyak 10% dalam penggunaan sawit. Hal ini telah membawa keuntungan yang besar kepada negara. Dalam pada itu, menurut Bank Dunia, ekonomi global berada dalam kemelesetan pada tahun 2023 dan banyak negara terjejas menyebabkan kelembapan ekonomi di seluruh dunia. Oleh itu, KBBM merupakan inisiatif yang mampu membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat, terutamanya kepada pengilang tempatan bagi menghasilkan produk bermutu tinggi. Presiden Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumiputera Malaysia (PPI-PBM) Dato' Azman Yusof berkata, prakarsa ini secara tidak langsung mampu meningkatkan produktiviti pengilang-pengilang Bumiputera. Melalui pembelian barangan tempatan, kesan domino positif akan jelas kelihatan dan ekonomi domestik mampu digerakkan. Hal ini dikatakan demikian kerana pembelian barangan tempatan akan meningkatkan kadar permintaan barangan, lantas menjamin pekerjaan penduduk tempatan dan memberikan stabiliti ekonomi kepada masyarakat. Pembelian produk tempatan ini akan mengurangkan defisit perdagangan negara dan menyokong keseimbangan perdagangan. Dalam pada itu, penghasilan produk bermutu tinggi pula sudah tentu akan meningkatkan hasil jualan, justeru menjadi sumber pendapatan negara dalam bentuk cukai atau duti dan memudahkan pihak kerajaan untuk berkhidmat kepada rakyat seperti meningkatkan infrastruktur dan sebagainya. Baik, seterusnya kita lihat kepada isu-isu yang berkaitan dengan barangan buatan Malaysia hingga ke. Baik, yang pertama sekali, isu-isu yang berkaitan barangan buatan Malaysia yang menyebabkan rakyat kita sendiri tidak ingin menyahut cabaran kerajaan untuk membeli barangan buatan Malaysia adalah yang pertama sekali. Kadang-kadang barangan buatan Malaysia ini didapati tidak berkualiti. Kerana apa? Contoh saya berikan. Terdapat satu artikel ataupun jurnal yang saya baca dan saya kaji. Saya dapati bahawa terdapat satu pelanggan yang telah membeli barangan elektronik keluaran negara kita, dan seterusnya setelah beberapa hari menggunakan barangan elektronik tersebut, barangan elektronik tersebut telah menyebabkan rumah beliau mengalami terlintas yang mana disebabkan oleh syarikat tersebut tidak menepati modus operandi yang ditetapkan oleh barangan elektronik tersebut. Penyebab yang kedua, isu yang kedua adalah isu mencetak rokok oleh negara kita sendiri. Bagi isu mencetak rokok ini, saya fokuskan kepada isu-isu kepada beg ataupun barangan yang berjenama yang sekali hari ini kita dapat lihat terdapat banyak gelaran cetak rokok di negara kita dan dipasarkan secara meluas di dalam petani ekonomi, yang mana mereka menjual banyak beg-beg berjenama seperti beg Louis Vuitton, beg Dior dan juga beg Gucci, yang mana adalah kelihatan lebih kurang sama dengan beg yang original. Tapi ini adalah satu yang lebih kurang sama, tetapi kualitinya 100% tidak sama langsung dengan yang original. Yang ketiga,
Isu yang ketiga pula adalah isu barang yang juga adalah terlalu murah dan berkelas rendah. Kerana apa? Anggapan masyarakat kita sendiri yang menganggap barang buatan Malaysia itu tiada kelas, tiada nama di situ masyarakat kita. Isu yang keempat adalah isu yang mana barangan buatan Malaysia tidak terkenal dalam pasaran global dan juga international lah. Dan yang kelima adalah isu menggunakan bahan terlarang dalam contohnya dalam keluaran kosmetik dan juga kosmetik lah. Contohnya seperti produk penjagaan kulit, seperti produk pemutihan. Contoh saya dapat berikan, slide seterusnya adalah produk Tavita, yang mana produk tersebut adalah satu skincare ataupun produk penjagaan kulit untuk menjadikan kulit lebih cerah ataupun lebih putih untuk kena dengan beauty standard ataupun standard kecantikan di negara kita untuk menjadikan kulit pemakaiannya dah lebih putih. Tetapi apa? Tetapi produk itu telah menggunakan mercury yang merupakan satu bahan yang terlarang dan juga dapat merosakkan kesihatan pengguna. Berkaitan dengan isu yang terakhir sekali ini, iaitu isu menggunakan bahan terlarang dalam produk, saya dapati terdapat satu statistik yang menunjukkan bilangan aduan untuk berkaitan dengan produk kosmetik, yang mana para pelanggan mendapati produk kosmetik yang mereka telah gunakan tidak mematuhi negara-negara yang telah ditetapkan oleh TKM dan juga tidak bernotifikasi serta tercampur dengan kandungan racun seperti merkuri itu sendiri yang seperti racun yang ditunjukkan sendiri. Jadi untuk menangani isu-isu tersebut, apa yang kita boleh lakukan adalah pengeluar ataupun founder produk itu sendiri yang mesti menggunakan bahan-bahan kualiti dalam produk mereka. Kemudian mereka juga mestilah tidak memasukkan dokumen-dokumen keselamatan dan juga mempromosikan produk dengan lebih berkesan supaya lebih ramai pengguna dapat mengetahui tentang produk tersebut dan seterusnya dapat menembusi pasaran global. Yang keempat, kita mestilah juga memastikan proses pembuatan produk itu adalah selamat dan juga bersih supaya pelanggan lebih percaya dan untuk menggunakan produk yang telah mereka lakukan. Seterusnya, meletakkan harga yang kompeten serta mendapatkan pengesahan produk daripada pihak-pihak yang sesuai. Contohnya seperti barang elektronik yang saya telah explain sebelum ini, mestilah ada pengesahan daripada Shirin dan sebagainya. Akhir sekali, founder ataupun pengeluaran produk itu sendiri mestilah bersifat produk yang dijual adalah bersifat original dan juga bukan yang hasil daripada produk-produk lain. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa kempen beli barangan buatan tempatan dapat mengundang pelbagai kemaslahatan dan kebaikan kepada seluruh masyarakat. Bukan itu sahaja, pelbagai langkah juga dapat diimplementasikan oleh pelbagai pihak untuk menyokong pembelian produk tempatan. Data dan statistik kempen beli barangan buatan Malaysia juga telah menunjukkan perkembangan yang positif dari semasa ke semasa. Pada realitinya, isu ekonomi dan global tentang kempen beli barangan buatan Malaysia ini tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun kerana kita dapat menjimatkan perbelanjaan keluarga dengan membeli barangan buatan Malaysia. Kempen yang diperkenalkan pada tahun 1984 ini mampu merubah keadaan ekonomi negara terutama dalam usaha memastikan pengusaha tempatan kembali bangkit selepas terjejas akibat pandemik COVID-19. Oleh itu, kita sebagai pengguna yang bijak hendaklah sentiasa memberikan kerjasama dalam menyokong hasil produktiviti tempatan agar kita semua dapat bersama-sama mengecapi matlamat negara untuk menjadi negara yang maju. Sekian daripada kami, terima kasih.